Salam sejahtera dan hai. Saya hos anda, Khalid Hamid ataupun MK. Jom sama-sama kita BTMP, belajar trading melalui pendengaran. Untuk info lanjut mengenai TFS Price Action Trading dan bagaimana kami boleh membantu anda untuk menjadi trader yang profitable, layari tfspriceaction.com. Secara umumnya ada 3 cara untuk anda menghasilkan pendapatan ataupun menjadi peserta market forex trading dan juga CFD yang bernilai lebih daripada 7.5 trilion dolar ini. 3 cara tersebut saya akan kongsikan dalam podcast kali ini dan saya akan terangkan apakah kelebihan dan juga kelemahan mereka. 3 cara tersebut ialah copy trade, follow signal dan trade sendiri. Baiklah, kita terus pergi kepada cara yang pertama, iaitu copy trade. Kalau anda join copy trade, anda juga merupakan sebahagian daripada peserta market. Ia tidaklah bermaksud yang anda kena klik buy and sell. Itu semua tak perlu. Melalui copy trade, anda akan buka satu account dan account ini akan link dengan satu lagi master account. So, master account ni akan di-trade ataupun didagangkan oleh trade manager. Jadi, apa sahaja trade yang manager ni buat, account anda akan follow. So, kalau ada entry satu lot, account anda pun akan entry satu lot. So, satu benda yang anda kena faham mengenai copy trade ialah dia boleh set ikut berapa banyak modal anda. Contohnya, kalau modal manager tu 10,000 dan anda follow dengan $100, ia tidaklah bermaksud bila dia entry satu lot, anda pun akan entry satu lot. Jadi, ada satu sistem yang mereka gunakan di mana mereka akan sesuaikan lot size dengan berapa banyak modal anda. Saya bagi satu contoh mudah. Kalau manager tu risk 1%, jadi dia akan risk $100 untuk modal dia 10,000. Tapi untuk anda yang deposit $100, maka risk anda adalah $1 sahaja. Semua ini akan diuruskan secara automatik oleh pihak manager. Jadi apakah kelebihan copy trade? Kelebihannya ialah anda tak perlu nak risau langsung pasal trading. Anda tak perlu nak buy sell sendiri. Anda tak perlu nak kira lot size dan sebagainya. Semuanya diuruskan oleh manager tersebut. Copy trade ni dia berbeza dengan fund manage. Fund management ialah kita bagi duit dekat fund manager. Tapi copy trade, kita buka account dan deposit kepada broker. Jadi ianya lebih selamat berbanding dengan fund manage. Kalau anda bagi duit pada seseorang dan seseorang tu anda tak pernah pun kenal, anda tak pernah jumpa, anda kenal melalui online dan WhatsApp ataupun chat Telegram saja, jadi risikonya amat besar di situ. Melalui copy trade, risiko tersebut boleh diminimalkan. Ini kerana duit anda berada dengan broker dan bukannya dengan manager. Jadi saya ulang sekali lagi, kelebihan copy trade ialah anda tak perlu nak pening-pening kepala fikir pasal trading. Setiap bulan anda hanya perlu tunggu profit ataupun loss sahaja. Kalau ada profit, anda boleh withdraw ataupun anda boleh compound. Itu adalah terpulang kepada anda. Baiklah, bagaimana pula dengan kekurangan ataupun kelemahan copy trade ni? Kelemahan copy trade yang paling ketara pada saya adalah kalau anda salah pilih manager. Sebab manager kita tak tahu sejauh mana kemampuan dia. Melainkan anda tengok track record 1 tahun ataupun 3 tahun. Kalau manager tu anda baru sahaja kenal dan dia pun baru sahaja start copy trade sebulan ke 2 bulan, anda susah nak tengok performance dia sama ada dia ni profitable ke tidak. Boleh jadi bulan pertama dia profit, tapi bulan kedua dan seterusnya mungkin boleh MC terus. Ataupun kita katakan sebagai total loss. Anda follow $100, $100 tu pun habis. Banyak ada kes di mana manager ni sebulan pertama tu sahaja dah pun MC. Jadi itulah dia risiko pertama kalau anda join copy trade. Risiko yang kedua yang mana anda boleh minimumkan ialah pemilihan broker. Anda kena tengok manager tu guna broker apa. Kalau dia guna broker pulau, contohnya macam St. Vincent, janganlah pergi follow. Sebab ada risiko besar di mana broker tersebut akan gaib ataupun menghilangkan diri. Kalau anda nak follow copy trade, carilah broker yang reputable. Dan lagi bagus lagi, kalau anda boleh guna broker anda sendiri dan tak perlu ikut broker manager tersebut. Tapi selalunya, master ataupun manager tu akan suruh anda buka akaun yang sama dengan beliau. Ini adalah supaya senang untuk beliau monitor. So, dah ada 2 kelemahan saya terangkan kat situ. Yang pertama, ada kemungkinan untuk rugi ke semua modal anda. Dan yang kedua adalah dari segi pemilihan broker manager tersebut. Dan kelemahan yang ketiga adalah anda memerlukan modal yang besar. Inilah poin paling penting untuk copy trade. Kalau anda nak join copy trade, kalau anda join dengan modal kecil, maka pulangannya adalah kecil sahaja.
Kalau manager tu boleh deliver performance yang baik, iaitu antara 5 ke 10% sebulan, anda join dengan $1,000 sahaja. Maka anda punya potensi reward adalah $50 ke $100 sahaja sebulan. Kalau memang itu yang anda target, tak baguslah. Tapi kalau anda sebenarnya mengharapkan lebih daripada itu, maka anda tak akan boleh mencapai objektif anda. Saya jumpa ramai sangat yang join copy trade ni sebab mereka ingatkan join 1,000, okey, setiap-tiap bulan boleh dapat $1,000. Itu bukan macam tu ya. Copy trade ni bukan macam tu. Copy trade ni dia boleh bagi anda pulangan pasif yang pada saya lumayan kalau 10% sebulan. Tapi modal anda kena besar lah. Kalau anda join dengan $10,000, anda dapat 5%. So, bulan tu dapat $500. $500 bila kita convert duit Malaysia hampir RM3,000. So RM3,000 ni boleh buat bayar kereta, bayar sewa rumah, ansuran rumah, boleh buat bayar elektrik, bil air, mungkin buat perbelanjaan harian macam makanan kan. So ada banyak benda yang boleh anda dapat. Tapi syarat dia modal kena besar lah. Kalau modal anda kecil dengan return yang kecil, maka anda punya reward pun akan kecil. 5 to 10% adalah satu performance yang sangat-sangat baik. Sebab kalau anda kalikan dengan 12, ianya bermaksud antara 60 ke 120% setahun. Saya pernah beritahu dalam podcast sebelum ini, kalau anda boleh deliver sebagai seorang trader, 100% per annum punya performance, anda dah kira boleh tulis buku lah dalam cerita. Okay? Beriun-duyun orang nak bagi duit ke anda untuk tolong manage. So ingat, 5 to 10% sebulan adalah satu ukuran yang munasabah. Ini adalah return yang dijangka boleh dapat tiap-tiap bulan. Sebab kalau return dia terlampau tinggi, katalah 50% sebulan, mungkin sebulan je lah. Nama pun sebulan kan. Bulan kedua, ketiga, disebabkan nak kejar return tinggi, risk yang diambil juga perlu tinggi. So ada kemungkinan, boom, habis, hancur ke semuanya. So itulah yang kita nak elakkan. Di sini saya nak bagi beberapa tips macam mana anda nak join copy trade yang bagus. Pertama sekali, yang paling basic lah adalah orang yang anda kenal. Pernah jumpa, okay, pernah duduk semeja, biasalah WhatsApp, Telegram, chit-chat. Memang kenal lah senang cerita. So itu yang pertama. Okay, yang kedua adalah tengok drawdown dia berapa. Drawdown ni maksudnya berapa banyak akaun tersebut loss sebelum menghasilkan profit. Misal katalah daripada $1,000, dia turun ke $500, lepas tu dia naik balik jadi 1,100. So dari segi return nampak 10%, tapi drawdown dia adalah 50%. Sebab daripada 1,000 drop kepada 500. So ini adalah contoh performance yang sangat teruk. Sebab dia bagi 10% tetapi drawdown dia adalah 50%. Kalau manager tu trade macam ni, besar kemungkinan akaun tu akan blow dalam bulan-bulan mendatang. Jadi ratio yang baik kalau tanya saya, reward kenalah double daripada drawdown. Kalau drawdown dia 10%, reward dia tu kena at least 20%. Ini adalah basic dalam trading, iaitu risk to reward ratio 1:2 ataupun kita punya reward tu double daripada kita punya risk. Poin yang seterusnya, jangan lupa untuk tengok berapa lama dah akaun tersebut berjalan. Kalau lagi lama, lagi bagus. Tapi kalau akaun tu masih lagi baru, tapi anda tengok dari segi risk control dia dan juga reward dia tu seimbang, risk to reward ratio dia tu bagus, dan mungkin anda boleh consider untuk join. Dan satu lagi perkara mustahak yang anda kena check adalah adakah trader tersebut menggunakan stop loss. Trader yang tak pakai stop loss adalah trader yang tidak mengamalkan risk control yang baik. Dia akan sentiasa berasa dalam keadaan yang resah sebab takut apa yang akan berlaku kepada trade tersebut. Trader yang mantap mesti guna stop loss sebab dia tahu dia tak boleh nak predict ataupun nak jangka performance dia macam mana. Dia tak boleh nak guarantee yang setiap trade akan berakhir dengan profit. Setiap trade yang dibuat, kemungkinan untuk profit ataupun loss adalah sentiasa 50-50. Jadi itulah sedikit perkongsian saya mengenai copy trade. Ianya adalah alternatif yang bagus untuk mereka yang tak nak pening-pening pasal trading tapi nak jadi peserta market ataupun nak kaut potensi market 7.5 trilion. Nak ambil sikit lah daripada size market yang besar tersebut. Tapi kalau nak untung besar, maka modal pun kena besar ya. Baiklah, itu yang pertama. Dan sekarang kita berganjak kepada kaedah yang kedua, iaitu follow signal. Zaman sekarang ni dah mudah dah untuk kita follow signal channel-channel yang berkualiti.
So, mereka selalunya akan promote channel mereka dekat Telegram. Jadi, kita boleh buka account dan join channel tersebut. Dan bila mereka share signal, kita ada pilihan untuk follow ataupun tidak. Sebagai trader, tugas kita adalah decision making. Dan decision making ni adalah sesuatu yang sangat-sangat mencabar. Untuk kita buat decision yang baik dalam setiap trade adalah sesuatu yang sangat-sangat sukar. Jadi, bila kita follow signal, decision making ataupun signal ni telah pun diberikan. Anda tinggal nak follow sahaja. Dan dari segi risiko pun anda yang tentukan. Anda nak risk berapa banyak. Kiranya beban sebagai seorang trader tu dah pun dilepaskan kepada pemberi signal. Tanggungjawab anda sebagai trader menjadi lebih mudah. Iaitu sama ada nak follow ataupun tidak. Jadi itulah kelebihan kalau kita follow signal ni. Dia bagi signal, kemudian kita tinggal nak follow sahaja. Bagaimana pula dengan kelemahannya? Okey, kelemahannya adalah mereka yang join group signal ni kena sedar yang bukan semua signal tu akan win. Tak ada satu pun trader di dunia yang 100% win rate. Pasti akan ada loss. Tapi yang join group signal selalunya mengharapkan keajaiban dalam setiap signal yang dikongsikan. So itu anda kena tanam daripada awal. Semua signal yang dikongsi akan ada peluang untuk profit dan loss sebanyak 50%. Maksudnya 50-50 lah antara win dengan loss. Jadi benda ni tak boleh nak salahkan pemberi signal, tetapi kepada yang menyertai ataupun yang follow signal tu lah. Mereka sendiri yang kena ada kesedaran tu. Okey, sekarang saya pergi kepada kelemahan yang kedua, yang paling ketara, iaitu timing. So, bilakah pemberi signal akan memberi signal? So, itu adalah sesuatu yang tak boleh nak ditentukan. Dia tak boleh nak cakap, okey, saya akan bagi signal pukul 10 sampai 10.30 malam sahaja. Dia tak boleh cakap macam tu. Sebab kita tak boleh nak kontrol bila setup dan signal akan datang. Dan setup dengan signal ni kadang-kadang pukul 11, kadang-kadang 9 malam. So itu adalah sesuatu yang kita tak boleh nak jangka. Jadi kalau kita ni sibuk dengan kehidupan kita, tapi kita nak follow signal. So bila signal tu datang, tengok-tengok kita dah pun miss trade disebabkan oleh kesibukan kita. Salah satu caranya adalah dengan set notification. Tapi bila kita set notification, nanti kita pula yang berdebar-debar tau. Kita akan sentiasa ternanti-nanti notification. So, itu akan membuatkan kita resah juga. Dan kelemahan yang ketiga adalah dari segi risk management. Risk management ni kita yang kontrol sendiri. Kita yang kena tentukan berapa banyak lot yang kita nak masuk. Kalau kita pandai kira, baguslah. Kalau tak pandai kira, belajarlah untuk kira. Sekarang ni dah senang, gunakan position size calculator. Dan kemudian, kelemahan yang keempat adalah kita akan bergantung hidup ataupun rezeki kita kepada pemberi signal. So, kita ni nak trade, nak profit, nak gunakan untuk sara hidup. Tapi kita kena bergantung kepada orang lain. Dan ini adalah sesuatu yang telah pun melampaui ataupun menyalahi prinsip trading. Sebab prinsip trading adalah kita 100% berkuasa dan in control. So, bila kita lepaskan tanggungjawab ataupun kita depend pada orang lain, so, kita dah tak boleh nak hidup dengan tenang. Sebab kalau dia tak deliver ataupun dia tak perform, maka kita pun tak perform. So, adakah anda sanggup ataupun mindset anda, mental anda, bolehkah tenang dalam keadaan yang macam tu? Dan bagaimana pula kalau tiba-tiba pemberi signal tu nak berhenti bagi signal? Dia rasa dah malas dah. Dia menyampah dah, orang asyik kutuk dia kan. So, dia nak stop lah. Jadi, secara automatik, anda punya punca pendapatan ataupun punca signal anda tu akan terhenti. Dan secara jujur, saya kena terangkan realiti zaman sekarang, iaitu pemberi signal ni, dia hanya mengharapkan komisen sahaja. Dia bagi signal. Tapi sebenarnya dia bagi signal tu profit ke loss, itu bukan masalah dia. Sebab apa? Dia tetap akan dapat komisen. So, dari mana datangnya komisen ni? Komisen ni akan datang daripada orang-orang yang join channel, yang sign up, buka account dengan mereka. So, setiap signal yang mereka bagi adalah duit. Menjadi atau tidak signal tersebut adalah bukan masalah mereka. Kalau menjadi, semua bersorak gembira. So, mereka pun ambil screenshot, buat marketing. Tapi bila tak menjadi, okey, mereka minta maaf, kita cuba lagi. Tapi yang follow, mungkin ada yang dah pun MC, dah lost koyak rabak dan sebagainya. Tapi kalau menjadi, dia seronok. Kalau tak menjadi, dia tetap seronok. Sedangkan yang follow tu akan berduka cita sebab loss. Anda loss, mereka tetap profit sebab income mereka daripada commission. Mereka buat duit bukan daripada market, tapi mereka buat duit daripada anda sebagai follower.
Dan kenapa mereka suka bagi signal untuk gold sahaja berbanding dengan forex pairs? Jawapan dia sebab gold punya commission lebih besar daripada forex pairs. Besar dia tu lebih kurang 2 kali ganda daripada forex pairs. Dan gold ni pula laju. Bila laju, maka sedaplah orang trade kan. Nak MC pun cepat, nak profit pun cepat. Dan bila tak menjadi, lajulah orang depo. Because nak kejar movement market yang laju. Saya tak adalah cakap semua pemberi signal macam tu. Tapi majoritinya mindset diorang macam tu. Dan broker pun sekarang dah faham yang 90% traders are losers. So, diorang nak buat duit daripada losers instead of daripada market. Jadi nasihat saya, kalau anda follow signal, of course anda kena check credibility pemberi signal. Lepas tu, kena risk control. Anda kena kawal sendiri risiko anda sebagai seorang trader. Jangan asyik nak ikut orang, nak full margin tu semua. Sebab bukan semuanya menjadi. Kalau yang menjadi tu selalunya apa yang kita panggil sebagai beginner luck. Mula-mula jadi memanglah sedap. Tapi lepas tu, straight losses, sampailah profit dengan modal berulang kali. Asyik lebur sahaja. Tahu-tahu dah berpuluh ribu habis. Saya banyak sangat jumpa orang macam ni. Ada yang mengadu melalui email, DM, PM. Ada yang saya jumpa dan interview sendiri. Ramai yang bagi pengalaman macam tu. Jadi sekarang saya harap anda lebih faham mengenai kelebihan dan juga kelemahan bila anda follow signal. Saya tak nak anda menjadi kuda tunggangan orang lain. Orang lain tunggang anda untuk meraih komisen yang lumayan, sedangkan anda mengharapkan mereka, anda mengharapkan mereka memberi winning signal, guide anda, tapi mereka sebenarnya menjadikan anda sekadar kuda tunggangan sahaja. So kalau anda follow signal, make sure amalkan risk control. Setiap kali loss, janganlah sampai loss ke semua modal anda. Kalau tidak, anda tak akan boleh nak survive lama dalam market. Dan yang ketiga, yang paling saya suka, iaitu belajar untuk trade sendiri. Sebab bila kita belajar trade sendiri, kita tak perlu nak bergantung kepada orang lain. So, kita buat decision kita sendiri dan 100% kejayaan ataupun kegagalan kita semuanya terletak di bahu kita sendiri. So, pada setengah orang, ini lebih puas hatilah. Sebab bukan orang lain yang menentukan kejayaan dia. Kalau copy trade dengan follow signal tadi, dia masih lagi perlu bergantung dengan orang lain. Dia dah bukan trading. So, pada setengah orang, trading ni maksudnya 100% sendiri buat dan sendiri tanggung. TRUST, trust. Trade, rugi, untung, sendiri tanggung. So, bila anda kontrol semuanya, anda punya mindset ataupun mental akan lebih terkawal. Emosi anda lebih mudah terjaga. Anda tak perlu nak mengharapkan orang lain untuk menghasilkan ataupun menjaga periuk nasi anda. Bagaimana pula dengan kelemahan trade sendiri ni? Kelemahan dia pada saya tak ada, cuma cabaran lah. Cabaran dia adalah anda kena spend masa, tenaga, wang ringgit dan usaha untuk anda jadi seorang trader yang berjaya. Nak jadi trader berjaya ni, banyak elemen yang perlu anda kuasai, iaitu strategi, risk dan juga psikologi. Dan untuk kuasai ketiga-tiganya, ia memerlukan masa beberapa bulan dan ada setengah-setengahnya sampai beberapa tahun. Pesanan saya mudah saja. Kalau anda betul-betul minat dengan bidang ni dan nampak bidang ni boleh memberikan anda time and financial freedom, anda carilah mentor yang boleh membimbing anda. Saya pernah pesan sebelum ni, kalau dah lebih daripada 1 tahun anda menjadi loser, it is time for you untuk berjumpa dengan doktor. Kalau kita demam 2 hari, kita dah pun pergi jumpa doktor. Tapi kenapa bila kita jadi loser selama setahun, kita masih lagi tak jumpa doktor untuk cari penyelesaian? Trading ni sama je macam bidang lain. Kalau kita menghadapi masalah, susah nak breakthrough, asyik-asyik loss, mesti ada punca dia. So, kena kajilah punca tu. Kita sendiri mungkin kita tak boleh nak nampak apakah kelemahan ataupun benda yang kita buat salah. So, sebab tu kena dapatkan pandangan daripada third party ataupun pihak luar. Jadi pada saya, inilah yang paling ultimate untuk seseorang trader, iaitu belajar sendiri. So, bila anda belajar sendiri, anda boleh trade account anda sendiri. Anda boleh provide signal dan anda boleh buat service copy trade. Untuk follow signal dan juga trade sendiri, modal tu adalah bergantung kepada anda. Anda boleh gunakan berapa sahaja modal yang anda mampu. Tak perlu bergolok gadai untuk gunakan modal yang terlampau besar. Gunakan sahaja apa yang anda sanggup untuk rugi. Ini kerana trading ni cabaran dia tu terlalu banyak dan besar. Kalau anda tak bersedia, silap-silap anda akan rugi semua.
So, gunakan satu amount yang tak akan menjejaskan kualiti hidup anda. Dan yang lebih penting sekali, benda ni adalah sangat kritikal kerana dia akan menentukan macam mana psikologi trading anda nanti. Bayangkan kalau anda ambil loan RM100,000 melalui personal loan kerajaan. Lepas tu anda deposit dekat broker. Lepas tu follow signal pula. Of course, anda tak akan boleh trade dengan tenang. Untuk trade sendiri, of course, anda perlukan masa, ilmu dan kemahiran untuk mengasah experience anda. Tapi memang ianya sangat-sangat berbaloi. Dia berbaloi sebab anda betul-betul capai freedom. Anda betul-betul mencapai peace of mind. Anda dah tak perlu nak bergantung kepada sesiapa untuk menjana pendapatan. Tapi kalau anda betul-betul memang sibuk dan memang tak nak terlibat dengan proses decision making sebagai seorang trader, maka anda boleh pertimbangkan untuk follow signal ataupun kalau modal besar, boleh terus join copy trade mereka yang reputable. Okey, sekian sahaja untuk episod podcast kali ini. Semoga bermanfaat dan ingat ya, teachers learn the most. Share episod podcast kali ini dengan sekurang-kurangnya 3 orang rakan anda. Untuk info lanjut mengenai TFS Price Action Trading dan bagaimana kami boleh membantu anda untuk menjadi trader yang profitable, layari tfspriceaction.com. Selamat maju jaya dan kita jumpa lagi dalam episod yang seterusnya.